Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia bersama dia Dr. Muhammad Sambi, Muhammad Hamzah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya Muhammad Faizal bin Gani akan membentangkan tentang konsep saya yang bertajuk peranan job crafting pekerja dalam menangani perubahan organisasi. Berikut merupakan artikel rujukan saya dalam menghasilkan konsep ini. Kedua-dua artikel ini adalah berkisah mengenai perubahan dalam organisasi berasaskan kepada job crafting. Seterusnya, abstrak. Konsep ini bertujuan untuk membincangkan peranan job crafting pekerja dalam menangani perubahan organisasi. Amalan job crafting dalam kalangan pekerja akan menjadikan mereka lebih bermotivasi dan kreatif dalam melakukan sesuatu perubahan. Hasil kajian lepas juga telah menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara job crafting dengan sikap pekerja dalam menghadapi perubahan. Terdapat 4 perkara utama bagaimana seorang pekerja menangani perubahan dalam organisasi, iaitu melalui pendekatan mencari sumber, mencari cabaran, mengurangkan permintaan dan menyesuaikan diri mereka dengan perubahan yang berlaku dalam organisasi. Dari segi implikasi kajian pula, pengurus organisasi perlu memastikan perubahan dalam organisasi dapat disampaikan secara berkesan bagi membolehkan pekerja menerima dan mengadaptasi perubahan mengikut sikap job crafting yang telah dibentuk dan dirancang oleh pekerja. Kesimpulannya, peranan job crafting perlu dijadikan sebagai medium untuk pekerja bertingkah laku positif dalam mereka berusaha menangani perubahan dalam organisasi. Pengenalan. Pengukiran kerja atau job crafting merujuk kepada pendekatan psikologi pekerjaan yang berkonsepkan modifikasi dan perubahan terhadap aspek yang terdapat dalam sesuatu pekerjaan untuk meningkatkan pencapaian, keperluan dan kesesuaian kerja. Sikap job crafting pekerja dalam mereka bentuk kerja yang diterima akan membolehkan mereka membuat sesuatu pekerjaan dengan lebih kreatif. Kajian-kajian lepas juga telah membuktikan bahawa sikap job crafting merupakan pendekatan yang paling efektif dalam menjayakan perubahan organisasi. Petro 2018 menyatakan bahawa job crafting boleh dijadikan sebagai alat dan cara untuk menjayakan perubahan dalam sesebuah organisasi. Manakala menurut tim et al. 2013 dan Oldham dan Heckman pula menerangkan bahawa job crafting merupakan suatu bentuk perubahan atau modifikasi terhadap aspek yang terdapat dalam pekerjaan dan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian, kesesuaian, keperluan, kemampuan dan pemilihan dalam pekerjaan. Berikut merupakan teori dan model yang digunakan dalam menghasilkan konsep, iaitu teori pembelajaran kognitif Jean Piaget 1951 dan model tuntutan sumber pekerjaan JDR Demartini, Bacon, Necherina dan Sheffield 2001. Teori pembelajaran kognitif Jean Piaget 1951 menerangkan proses pembelajaran merupakan salah satu tugas mental yang melibatkan kebolehan seseorang untuk mengaitkan pelbagai maklumat sehingga ia memperoleh pengetahuan baru dan dapat menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses pemikiran individu, iaitu melalui pengalaman sosial yang banyak dipengaruhi oleh pergaulan individu dengan individu lain dan persekitaran serta interaksi. Manakala faktor individu dengan persekitaran pula memainkan peranan yang untuk seseorang berinteraksi dengan persekitaran bagi memahami perkara-perkara yang berlaku. Seterusnya, faktor kematangan biologi pula menunjukkan bahawa proses pemikiran yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Akhir sekali, faktor keseimbangan yang merupakan salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk mengadaptasi situasi-situasi yang baru dialami. Manakala model tuntutan sumber pekerjaan 201 pula merujuk kepada tuntutan pekerjaan dan sumber pekerjaan yang terpakai oleh untuk pelbagai jenis pekerjaan. Tuntutan pekerjaan merujuk kepada aspek fizikal, psikologi, sosial atau organisasi yang memerlukan usaha fizikal dan atau psikologi yang mengakibatkan kesan kepada fisiologi atau psikologi. Sementara itu, sumber pekerjaan merujuk kepada aspek fizikal, psikologi, sosial dan organisasi yang diperlukan dalam mencapai matlamat kerja. Di samping itu, sumber pekerjaan juga mengurangkan tuntutan pekerjaan daripada segi fisiologi dan psikologi serta menggalakkan perkembangan kendiri
Pembelajaran dan pembangunan. Secara ringkasnya, sumber pekerjaan dan sumber peribadi merupakan penyumbang utama kepada penglibatan kerja. Sumber pekerjaan mengurangkan kesan tuntutan pekerjaan yang membawa kepada stres, membantu dalam pencapaian matlamat dan menggalakkan perkembangan kendiri. Pembelajaran serta pembangunan diri, sumber pekerjaan ini juga menjadi salah satu motivasi kepada individu dalam berhadapan dengan tuntutan pekerjaan. Seterusnya, kajian literatur. Kajian Lee and Young 2018 menyatakan bahawa job crafting dapat membolehkan pekerja menyesuaikan keperluan mereka dengan pengetahuan, kemahiran, kebolehan pribadi dan mengikut pilihan serta keperluan mereka. Hal ini bermakna seseorang pekerja akan cuba mengubah suai pekerjaan dan perubahan dalam organisasi mengikut kefahaman mereka dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Petro 2018 pula menerangkan bahawa job crafting adalah salah satu medium untuk menjayakan perubahan dalam organisasi dan juga bertindak sebagai alat tindak balas kepada perubahan yang akan dilakukan. Manakala Peng 218 dan Demerti pula menjelaskan bahawa job crafting sebagai salah satu cara yang paling signifikan dalam banyak jenis pekerjaan dan berupaya memberi kesan kepada peningkatan kreativiti seseorang pekerja. Seterusnya, kajian oleh Mike Bird dan Bota et al. 2018 pula mendapati bahawa job crafting berperanan sebagai penyelesaian kepada masalah dalam bidang pendidikan. Miraglia et al. 2017 pula menyatakan bahawa job crafting membolehkan seseorang mengendalikan keyakinan diri mereka terhadap pekerjaan dan berupaya meningkatkan prestasi kerja seseorang individu. Manakala kajian Muhammad Rizwan et al. 2016 pula mendapati bahawa amalan job crafting adalah signifikan dengan kreativiti pekerja menyelesaikan masalah perubahan dalam organisasi. Bagi mengukuhkan lagi kita konsep yang dikaji, terdapat dua sorotan kajian yang dijalankan di Netherlands dan Greece turut diambil bagi membincangkan kita konsep ini secara lebih terperinci. Pertama, kajian oleh Paraskevas Evangelia dan Vilma Shefoli 2018 mengatakan bahawa tingkah laku membuat pekerjaan dengan mencari sumber, cabaran dan mengurangkan tuntutan merupakan salah satu alat yang boleh digunakan oleh pekerja untuk bertindak balas dan menangani perubahan dalam organisasi. Hasil dapatan kajian yang dijalankan telah menunjukkan bahawa elemen mencari sumber bertindak secara positif dengan penglibatan ahli organisasi dengan mereka membuat perubahan terhadap organisasi. Di samping itu, dalam kajian yang dijalankan oleh Maria Vakola, Paraskevas dan Kritis Katsaro 2020 pula menjelaskan bahawa penglibatan kerja dan mengurangkan permintaan memainkan peranan yang penting dalam membentuk tingkah laku pekerja untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam organisasi. Mereka turut menyatakan bahawa perubahan dalam sesebuah organisasi perlu dilaksanakan oleh setiap pekerja bagi mengelakkan mereka berada dalam keadaan yang selesa sehingga menyebabkan mereka sukar untuk menerima perubahan yang dirancang. Hasil dapatan kajian yang dijalankan telah menunjukkan bahawa pekerja akan menunjukkan tingkah laku dengan mengurangkan permintaan apabila mereka merancang dan melaksanakan kerja melalui job crafting yang telah dibentuk dan diubah suai. Sebagai asas perbincangan dapatan, mari kita lihat beberapa data yang diperolehi daripada kajian yang dijalankan oleh Paraskevas Evangelia dan Vilma Shefoli 2018. 4 item yang bagi melihat perkaitan amalan tingkah laku pekerja dalam buat perubahan dalam organisasi yang dikaji. Skor yang tinggi terhadap beberapa item telah menunjukkan bahawa betapa pentingnya pekerja mengadoptasi sikap job crafting dalam mereka menangani perubahan dalam organisasi. Seterusnya, perbincangan dapatan kajian. Berdasarkan kepada dapatan hasil kajian yang jelas menunjukkan bahawa aspek mencari sumber, mencari cabaran dan penyesuaian telah membuktikan betapa pentingnya peranan job crafting dalam menangani tingkah laku pekerja untuk membuat perubahan dalam organisasi. Hal ini dibuktikan melalui indikasi sampiawai dalam analisis kajian yang dikaji. Selain itu, aspek mengurangkan permintaan pula menunjukkan wujudnya hubungan yang negatif terhadap penyesuaian kerja seseorang individu dalam mengadaptasi perubahan dalam organisasi dengan mencatat nilai min sebanyak 2.08. Di samping itu juga turut wujud hubungan yang berbeza antara komunikasi perubahan dengan job crafting pekerja dan orientasi peraturan yang berbeza. Hasil kajian ini juga telah mengenal pasti bahawa sikap job crafting merupakan salah satu strategi dalam menangani perubahan dalam organisasi.
Secara rumusannya, sikap job crafting dalam kalangan ahli organisasi mempunyai hubungan yang signifikan dalam membantu pekerja untuk mereka semula bentuk pekerjaan yang dilakukan bagi membolehkan mereka membuat perubahan terhadap organisasi. Selain itu juga sikap mencari sumber turut menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap tingkah laku pekerja dalam mereka menangani perubahan dalam sesebuah organisasi. Justru dapat disimpulkan di sini bahawa sikap job crafting berupaya membantu pekerja dalam merencanakan sesuatu pekerjaan bagi melaksanakan perubahan terhadap sesebuah organisasi. Isu perubahan dalam sistem pendidikan bukanlah merupakan suatu isu yang baru walaupun telah lama dibincangkan oleh pakar-pakar pendidikan. Isu-isu baru dalam bidang pendidikan yang semakin kompleks memerlukan kefahaman dan pentaksiran semula konsep-konsep perubahan dan pengurusan oleh pemimpin sesebuah organisasi. Ini adalah kerana pemimpin organisasi perlu menghadapi dan menangani isu-isu perubahan pendidikan secara lebih fleksibel, terutama apabila berhadapan dengan krisis baru dan global. Terdapat pelbagai isu di Malaysia yang dapat dikaitkan dengan sikap pekerja dalam menghadapi perubahan dalam sesebuah organisasi. Salah satunya adalah apabila pekerja menghadapi kesukaran mengadaptasi job crafting dalam organisasi. Hal ini berlaku apabila pekerja tidak didedahkan dengan strategi untuk mereka membuat sesuatu perubahan dalam organisasi. Selain itu, pekerja juga kurang berpengetahuan juga merupakan isu yang berlaku dalam sesebuah organisasi apabila mereka tidak diberikan latihan dan kemahiran yang mencukupi untuk mereka membuat perubahan. Kemahiran pelbagai ilmu baru amat penting dalam membantu pekerja mengadaptasi situasi semasa dan mahir menyelesaikan masalah apabila menghadapi perubahan dalam organisasi. Seterusnya, kegagalan pekerja membentuk job crafting juga merupakan salah satu isu yang perlu dititik beratkan oleh pemimpin organisasi. Hal ini kerana apabila pekerja tidak dapat membentuk job crafting terutamanya dalam perubahan organisasi, matlamat dan hasrat organisasi untuk membuat perubahan juga akan terhalang. Justru pemimpin organisasi perlu melengkapkan ahli organisasi mereka dengan ilmu-ilmu perubahan supaya ahli organisasi dapat menerima dan membuat perubahan seiring dengan matlamat organisasi. Akhir sekali, isu berlakunya penolakan perubahan dalam kalangan ahli organisasi terhadap perubahan yang dirancang tidak dinafikan. Dalam usaha membuat perubahan sudah pasti akan mendapat tentangan sekiranya perubahan yang diinginkan tidak dibuat secara tergesa-gesa dan tidak dibincangkan bersama ahli organisasi. Pemimpin organisasi perlu memastikan aspek komunikasi berkesan adalah sentiasa diamalkan dalam menyalurkan maklumat kepada ahli organisasi bagi mengelakkan mereka menentang perubahan yang telah dirancang. Perubahan yang tidak sistematik dan konsisten boleh menyebabkan berlakunya penentangan dalam organisasi. Persekitaran dan budaya organisasi yang sedia ada sejak dahulu pasti sukar untuk diubah atau ditambah baik apabila terdapat ahli organisasi yang sudah sebati dengan budaya tersebut. Budaya merupakan suatu kepercayaan, nilai-nilai dan tabiat yang membentuk ciri-ciri warga dalam organisasi tersebut. Pastinya pemimpin organisasi mahu membentuk dan membawa perubahan serta pembaharuan yang dirasakan betul dan berkesan yang diperoleh dari organisasi mereka. Implikasi. Terdapat beberapa implikasi peranan job crafting pekerja dalam menangani perubahan dalam organisasi. Salah satunya adalah implikasi kepada dasar menurut Pekeliling Bilangan 2 tahun 2005 berkenaan latihan. KPM perlu merancang pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan bagi melekatkan pekerja dengan sikap, kemahiran dan pengetahuan yang bersesuaian dengan tugas masing-masing. Manakala implikasi kepada organisasi pula, KPM perlu menggubal modul pengurusan perubahan berkaitan job crafting untuk dijadikan sebagai salah satu alat ukur oleh pemimpin organisasi untuk membuat perubahan dalam organisasi. Selain itu juga dari aspek latihan pula, agensi kerajaan seperti Intan IAB perlu mengadakan kursus berkaitan job crafting bagi memberi pendedahan dan maklumat serta ilmu pengetahuan kepada pemimpin organisasi supaya mereka dapat menangani isu dan masalah semasa melakukan perubahan dalam organisasi. Akhir sekali ialah aspek pengetahuan tahap amalan berkaitan job crafting dalam kalangan pekerja perlu ditangani dengan secekapnya. Kesimpulannya, peranan job crafting dalam kalangan pekerja adalah penting dan boleh dijadikan sebagai satu alat untuk pekerja bertingkah laku positif dalam mereka menerima dan mengadaptasi perubahan yang berlaku terhadap organisasi. Hal ini kerana sikap job crafting pekerja memberikan peranan yang besar dalam mencorak tingkah laku pekerja ke arah perubahan dalam struktur organisasi. Melalui peranan job crafting pekerja secara tidak langsung dapat menjadikan sesebuah organisasi akan lebih terurus dan terancang proses perubahan organisasi mereka di samping mempunyai pekerjaan kreatif dalam rangka perubahan.
Berikut merupakan sebahagian daripada rujukan menghasilkan kertas konsep ini. Sekian, terima kasih.